Akan ceritakan kisah benar berdasarkan pengalaman seorang kenalan aku tentang kisah hidup dia, macam mana dia dan suami dia disihir sehingga diorang bercerai. Mereka berdua masa bercinta happy je, semuanya indah. Dan yang bestnya, parents diorang pun restu hubungan diorang ni. Jadi diorang pun buat keputusan untuk berkahwin. Tapi hubungan indah diorang ni tak lama. Lepas je setahun diorang berkahwin, tiba-tiba pada bulan puasa, si suami ni mula berubah perangai pelik. Tiba-tiba dia, bila dia tengok isteri dia je, dia jadi tak suka, dia jadi benci, dia jadi meluat, jadi macam tak sukanya tengok muka isteri dia ni. Sampai kan dia keluar rumah, lepas tu dia tak balik-balik. Tapi bila dia balik, bila dia tengok isteri dia tak ada kat rumah, dia pula yang tiba-tiba menangis, meraung, meratap, cari isteri dia ke sana ke sini sampai jumpa. Tapi bila dah jumpa, datang balik perasaan tak suka, benci dia tu pada isteri. Tapi kadang-kadang yang kesiannya, bila dia tengok muka isteri dia, dia pula yang jadi ketakutan. Bila si isteri ni sedang tidur, dia terasa macam ada something yang gigit ibu jari dia. Dan dia selalu rasa macam ada orang intai time diorang berdua tengah tidur. Tapi yang bagusnya sepasang suami isteri ni, mereka tak pernah tinggal solat. Cumanya mereka jarang berjemaah bersama lah, kecuali waktu maghrib. Dan bacaan Al-Quran pun selalu dialunkan dalam rumah. Pernah satu ketika, tiba-tiba diorang dengar ada orang ketuk-ketuk pintu tengah malam. Dan bila diorang buka pintu, tak ada orang pun yang datang. Lepas tu si suami ni, dia selalu je rasa badan dia panas tau. So dia akan mandi setiap kali dia rasa panas. Kadang-kadang si isteri ni dia ada bermimpi macam-macam. Tapi kadang-kadang mimpi dia ni akan bertukar jadi kenyataan. Salah satu mimpi dia yang bertukar jadi kenyataan bila dia mimpi sebelum suami dia jadi perangai pelik macam ni, dia dah mimpi dulu suami dia akan perangai macam ni. Dan dia juga bermimpi ada sepasang suami isteri penghasut, menghasut keluarga mertua dia, membuatkan keluarga mertua dia benci pada si isteri ni dan menyebabkan perceraian berlaku. Dia juga dapat tahu siapa penghasut dalam mimpi dia tu. Penghasut tu merupakan jiran dia sendiri yang merupakan ustaz dengan ustazah mengajar ngaji. Bila si isteri terjaga daripada tidur, dia cepat-cepat ceritakan pada suami dia dan suami dia akan tenangkan dia. Dan suami dia pun cakap, jangan risaulah, semua tu mainan tidur je, tak mungkin kita akan bercerai. Pada suatu malam, pernah berlaku apabila si isteri ni sedang tidur, si suami ni terjaga dan memandang isteri dia yang tengah tidur sambil menderam macam harimau. Keadaan ni berlarutan sangat-sangat lama sehingga kan disebabkan perangai pelik suami dia ni menyebabkan rumah tangga diorang jadi huru-hara, jadi berantakan. Dan sebab tu jugalah keluarga si suami ni asyik nak menyalahkan isteri dan siap cakap lagi. Sebelum anak dia kahwin dengan si isteri ni, anak dia normal je, okey je, tak ada apa-apa masalah pun. Tapi lepas dia berkahwin, terus jadi macam ni, terus jadi perangai pelik macam ni, perangai tak normal, perangai macam orang gila. Jadi keluarga mertua si isteri asyik-asyik salahkan si isteri, sehingga kan si isteri ni jadi sedih, jadi murung, jadi asyik nak kenapa berlaku macam ni, kenapa berlaku ujian macam ni pada hidup diorang. Perangai si suami ni makin lama makin teruk, sehingga kan dia dimasukkan ward mental selama 40 hari disebabkan sikap dia yang pelik tu. Dan dia akan terpukul si isteri ni tanpa sedar bila mana dia tengah marah. Dan akhirnya apabila kerap didesak oleh keluarga si suami, selepas 7 bulan, akhirnya mereka berdua pun bercerai. Dan selepas tu, keadaan si suami jadi normal semula. Jadi macam tak ada apa-apa pun berlaku. Sepanjang perkahwinan mereka berdua yang dilalui dengan memori yang sangat buruk, sangat teruk, si isteri tak pernah terlintas dalam fikiran dia bahawa ada orang yang telah menyihir rumah tangga mereka berdua. Tapi selepas bercerai, si isteri ni terbuka hati untuk pergi berubat dekat satu ustaz ni. Jadi ustaz ni cakap yang si isteri ni masih lagi ada gangguan. Barulah masa tu dia percaya yang dia ada terkena gangguan sihir. Tapi dia tak beranilah nak tuduh siapa yang buat sihir tu. Dan selepas bercerai tu, mereka berdua pun membawa haluan masing-masing. Sehingga kini, masing-masing masih lagi belum bertemu dengan jodoh yang baru. Jadi itu kisah dan pengalaman kenalan aku tentang kehidupan perkahwinan diorang yang disihir ni. Sampailah diorang buat keputusan untuk bercerai. Jadi apa pendapat dan komen korang? Korang boleh komen dekat bawah, nanti aku akan baca. Dan sebelum aku nak post kisah ni pun, kenalan aku tu dia dah bagi approval. Dia kata ceritakan je cerita ni biar menjadi iktibar dan pengajaran untuk semua orang untuk berhati-hati dan percaya yang sihir tu ada.
Jadi korang pun boleh hantarkan cerita korang pada aku, nanti aku akan bacakan. Okey, itu saja cerita aku. Terima kasih kerana mendengar sehingga ke penghujungnya. Nanti kita berjumpa lagi. Bye.